Selamat sejahtera murid-murid. Hari ini cikgu nak kongsikan sains tingkatan 2 bab 8.1 daya. Okey. Isi perbincangan hari ini termasuklah pengukuran daya, ciri-ciri daya, jenis-jenis daya dan perbincangan soalan latihan formatif 8.1. Okey, pengenalan dulu. Apakah daya? Okey, daya adalah tolakan atau tarikan yang dikenakan ke atas sesuatu objek. Okay. Sekiranya kita nak mengukurkan daya, contohnya kalau kita nak ukurkan panjang, ia menggunakan unit meter dan gunakan pembaris. Tapi untuk daya kita menggunakan unit Newton atau singkatannya N untuk mengukurkan magnitude atau saiz daya. Okey, alat pengukur yang digunakan adalah neraca spring. So biasanya dalam neraca spring dia akan tuliskan Newton dan sebelah lagi dia akan tuliskan gram atau kilogram. Okey, sebenarnya 1 gram adalah sama dengan 10 Newton. So kalau 2 kilogram, 20 Newton. Okey. Ciri-ciri daya. So kita tak nampak daya buat kerja, tetapi kita tahu apabila kamu nak menolakkan sesuatu objek dengan menggunakan magnitude 10 Newton ke kanan, so objek tu akan gerak ke kanan. Oleh itu kita boleh katakan daya adalah kuantiti vektor yang mempunyai magnitude dan arah. So boleh tak kamu menentukan arah gerakan objek tersebut? Ya, dia ke kanan. Okey. So titik aplikasi daya adalah tempat daya dikenakan pada sesuatu objek atau bahagian daya yang dikenakan tertumpuk. Perhatikan animasi di sebelah itu. Boleh tak kamu tentukan titik aplikasi daya? Ya, titik aplikasi daya adalah di tempat dia menolakkan objek tersebut. Okay. So jenis-jenis daya. Okey. So di sini kita akan memperkenalkan 6 jenis daya. 1, daya elastik, daya geseran, daya graviti, berat, daya apungan dan daya normal. Okey, jom kita tengok daya elastik. So daya elastik sebenarnya adalah daya yang wujud apabila sesuatu daya direnggangkan atau dimampatkan. Bagi daya geseran pula merupakan daya yang menentang pergerakan objek. So sekiranya kamu menarikkan objek ke arah kanan, daya geseran akan bertindak bertentangan dengan pergerakan objek tersebut. Daya geseran. Okey. Bagi daya graviti, tentu semua dah tahu kan, adalah daya yang menarik semua objek mengarah ke pusat bumi. Okey. So berat. So tadi kita bincang daya graviti kan. Okey, apabila daya graviti bertindak ke semua objek, dia akan menjadi berat. So berat kita boleh mengukur dengan menggunakan penimbang. Daya apungan. Okey, daya apungan adalah daya tuja yang bertindak pada sesuatu objek yang terapung di sesuatu benda lia. So terpulanglah kalau kamu gunakan minyak, benda tu terapung di minyak. Kalau air, air. Kedua-duanya juga mempunyai daya terapung, daya apungan. Okey, untuk kes ini daya apungan menolakkan air batu ini supaya tidak tenggelam. Kemudian akhirnya daya normal. Okey, daya normal adalah daya yang terhasil apabila sesuatu objek bersentuhan dengan sesuatu permukaan. Okey, sekarang kita nak kenal pasti pasangan daya tindakan dan daya tindak balas. Okey. So menurut hukum Newton ketiga menyatakan bahawa bagi setiap daya tindakan terdapat daya tindak balas yang sama magnitude tetapi bertentangan arah.
dia adalah satu pasangan tau, daya tindakan dan mesti ada daya tindak balas. Sila perhatikan pada animasi di mana ada seorang budak perempuan yang lompat atas trampolin. Okey. So daya tindakannya berhasil apabila budak ini lompat ke bawah trampolin tersebut. So daya tindak balasnya adalah daya yang membenarkan dia terpelanting naik ke atas. Kedua-dua daya ini bertentangan arah tetapi sama magnitude. Okay. So kemudian kat sini cikgu akan tunjukkan 3 contoh daya tarikan dan daya tindak balas. Okay, contoh pertama, jasad yang kekal di atas meja. Okey. So jasad yang kekal di atas meja mengalami tindakan daya graviti. Okey, yang dikenalkan sebagai berat. So ingat ya, tiada sentuhan antara dua permukaan, tiada daya normal. So apabila dia ada berat, diletakkan di atas meja, dia akan ditarik oleh graviti dan ada berat. Okey. So pada masa yang sama, daya tindak balas yang disebut daya normal akan wujud dalam arah bertentangan. Okay, perhatikan daya normal dan berat dua-dua bertentangan arah. Akan tetapi jasad ini dia boleh kekal kerana magnitude berat atau daya tindakan adalah sama dengan daya normal atau daya tindak balas. Ingat ya, daya tindak balas mesti sama dengan daya tindakan. Okay. Contoh kedua, jasad terapung di atas air. Okay, jasad seperti ais yang terapung di atas air mengalami tindakan daya graviti yang dikenali sebagai berat. Okay, berat ke bawah kan? Okey, pada masa yang sama, daya tindak balas yang disebut daya apungan akan wujud dalam arah yang bertentangan. Nampak tak anak panah ni menunjukkan arah apungan. Okey, objek boleh terapung di atas air kerana magnitude daya tindakan atau berat sama dengan daya apungan, iaitu daya tindak balas. Ingat ya, daya tindakan mesti sama dengan daya tindak balas. Okey. So keadaan ketiga, dua troli yang didekatkan bersama dengan spring yang dimampatkan. Okey, selepas dua troli yang bersentuhan dilepaskan, kedua-dua troli itu akan bergerak ke arah bertentangan dengan jarak yang sama. Okey. So sebenarnya apabila dua troli yang didekatkan dia akan mengenakan daya elastik pada kedua-dua troli. Satu adalah daya tindak balas, satu lagi adalah daya tindakan. So kedua-dua daya ini adalah magnitude yang sama tetapi bertentangan arah. Oleh itu, troli itu boleh bergerak dengan jarak yang sama. So dengan syarat kedua-dua troli ini mempunyai berat yang sama. Okey, kemudian sekarang cikgu bincangkan latihan formatif 8.1. Anda boleh rujuk pada buku teks muka surat 174 sehingga 175. Okey. So nyatakan daya yang bertindak pada setiap situasi berikut. Rujuk kepada gambar foto 1. Okey, untuk A, penerjun banji sedang membuat terjunan. Okey, perhatikan apa yang terjadi. Okey, dah turun jatuh ke bawah, betul tak? Oleh itu, dia akan mengalami daya graviti. Okey, untuk situasi kedua, basikal bergerak di atas permukaan yang kasar. So, permukaan yang kasar dia mempunyai daya geseran. Okey, untuk kes ketiga, C, belun panas sedang terapung di udara. Oleh itu, daya yang bertindak adalah daya apungan. Okay. Untuk soalan kedua, rujuk kepada foto 2, menunjukkan seorang lelaki sedang menolak sebuah kereta. Okay, tunjukkan arah daya tarik.
tolakkan. So, tunjukkan arah dengan anak panah. Kemudian, titik aplikasi daya pada gambar itu. Okey, so sekarang kita tahu kan apabila tolak, daya tu dia akan menunjukkan arah ke kanan. Okey, jangan lupa tuliskan daya tolakkan tau. Kan soalan nak kamu tuliskan daya tolakkan, betul tak? Okey, kemudian labelkan tempat titik aplikasi daya dan tuliskan titik aplikasi daya. Barulah lengkap. Okey, soalan terakhir, soalan 3. Okey, gambar foto 3 menunjukkan sebiji bola sedang disepak oleh seorang pemain. A. Namakan daya-daya yang terlibat dalam situasi tersebut. Okey, tentulah daya tindakan dan daya tindak balas, betul tak? Kemudian B, pada gambar foto itu tunjukkan arah daya-daya berkenaan. Jadi kamu kena tuliskan kedudukan daya tindak balas dan daya tindakan. Lukiskan anak panah untuk menentukan arah kedua-dua arah daya tersebut. Okey, itu sahaja. Semoga maju jaya dan terima kasih. Bye, jumpa lagi.